Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis di bab metodologi. So topik dia hari ini kita nak cover adalah mixed method, iaitu kaedah gabungan. Kaedah gabungan biasanya pertembungan antara kuantitatif dan kualitatif. Pertembungan ni bukan nak tunjuk siapa lagi kuat, dia saling sokong menyokong, saling lengkap dan melengkapi. Okey, dengan dua metod yang berbeza, satu statistik, satu lagi non statistik, satu yang ada teks, satu yang ada image, ada audio, satu lagi numericals. Okey, satu yang bersifat saintifik, satu bersifat humanistik, satu bersifat objektif, satu bersifat subjektif. Bila kita bergabung, menggabungkan manfaat, sebenarnya kelebihan yang ada dalam satu-satu mono method, okey, kita gabung sudah kita dapatkan tambahan manfaat. So dengan kita menggabungkan beberapa, dalam kes ni beberapa teknik dalam analisis data, nanti soal sidik contoh dia dengan melalui kaedah survey, dengan kita ada temu bual, kemudian kita ada pemerhatian dan dokumen. Gabungan kesemua itu sebenarnya dapat memberi gambaran yang lebih jelas, lebih memahami, lebih menalam dalam sesuatu fenomena atau situasi, kan, dalam kajian yang kita sedang fokus. Okey, jadi kita masukkan dulu, ada dua pertemuan kita untuk mixed method. So yang ni pakcik jelaskan dulu apa tu mixed method, kenapa nak buat mixed method, kenapa tujuan dia, dan juga secara generalnya pakcik ceritakan secara asas tiga keadaan bagaimana mixed method itu boleh berlaku, kemudian ditutup dengan kekuatan dan kelemahan lah yang kita kena faham kenapa kita kena memilih dalam situasi, bagaimana kita kena memilih mixed method, dan bagaimana juga perbincangan sedikit bagaimana dari konteks filosofi, dan saya sentuh juga nanti approach yang sesuai untuk dalam penyelidikan kaedah gabungan ini. Okey, sesuatu yang menarik sekarang ni, memang nampak sekarang ni secara currently ramai supervisor yang advise student dia supaya menggunakan kaedah mixed method. Tapi ingat, dalam penyelidikan ada dua perkara penting. Yang pertama adalah penyataan masalah, yang kedua adalah objektif atau persoalan kajian. Bagi research nak menjawab persoalan kajian, kita bukan jawab semuanya secara umum. Dia ada pembahagian numerical dia, maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi kita kena jawab question by question. Jadi bila menggunakan mixed method, kita panggil menggunakan dua kaedah secara concurrent ataupun serentak. Adakah serentak itu berlaku bagi setiap research question? Research question 1 ada kuanti-kuali, research question 2 ada kuanti. Adakah begitu? Adakah dia adalah dia macam berturutan? Dia kuali dulu, lepas tu kuanti, lepas tu kuali balik, tu kuanti. Okey, dia bermaksud begitu. Adakah dia sebenarnya sebahagian kecil? Maksudnya research question nombor 1 sampai nombor 4 dia kuanti, tapi research question yang terakhir dia adalah kuali, ataupun sebaliknya, yang 1 hingga 4 tu kuali, yang kelima itu kuanti. Jadi ada pelbagai jenis secara spesifik. Kalau sebut pasal jenis ni, scholar yang banyak membincangkan ni adalah Creswell. Creswell membincangkan at least 7. Okey, daripada 7 tu mungkin satu pakcik tekan sikit hari ni sebab dia basic, iaitu dia panggil triangulation design. Yang tu pakcik cerita sikit lah, sebab penting cerita triangulation ni sebab dalam banyak-banyak, kalau ada 10 scholar lah, saya ambil average daripada 10 scholar, 9 akan kata mixed method ni perlu melakukan triangulasi. Sinonim sangat, dia bertepatan sangat. Kalau you nak buat mixed method, you kena buat triangulation. Maksudnya ada 3 at least. Kalau kuantitatif dia ada survey, at least dia ada 2 lagi untuk yang kualitatifnya approach. Contoh, dia ada observation dengan temu bual. Jadi dia jadilah triangulation itu. Jadi isu triangulation ni hanya beberapa saja scholar yang mengatakan bila ada pertemuan antara kuanti dan kuali, okey, dia berlaku triangulation. Sebab apa? Bila sebut triangle, kita nampak dia 3 segi.
Tapi ada scholar mengatakan dia triangle ni ada satu kuanti, satu kuali pun triangle. Jadi ada scholar, tapi kalau tanya saya, pengalaman saya jadi penilai dan sebagainya, mostly penilai akademik ni bersetuju bahawa triangulation ni adalah menggunakan at least 3, 2 kuali, 1 kuanti. Okey. Yang boleh bagi kelonggaran sikit mungkin dekat kuantitatif. Kalau kualitatif tak nak mesti 2. Tak kisahlah temu bual dokumen ke, temu bual observation ke. Tapi untuk kuantitatif biasanya dia gunakan 1 lah, yang kita panggilkan soal selidik. Okey. Tapi itu kita faham. Tapi kalau kita faham dalam nature yang lain menggunakan elemen-elemen. Dia soal sidik ni macam jenis tau. Jangan anggap ni bukan soal sidik adalah macam form. So kalau dia menggunakan form macam checklist, itu pun juga dipanggil sebagai soal sidik. Okey, kita kena jelaskan dulu sama ada kita dah cover sedikit sangat sedikit. Masih dekat research onion tu kita dah cover research choice, metodologi pilihan ataupun penyelidikan pilihan yang pakcik bincang dengan 3, iaitu mono method, mixed method dengan multi method. Okey, cuma dekat sini memang 2 hari ni pertemuan kita akan berbincangkan khusus kepada mixed method. Jadi sebelum kita pergi definisi of mixed method, pakcik ada satu slide yang awal ni pakcik tulis mono versus mix. Maksudnya mono tu sama ada pakai salah satu je, sama ada nak guna pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Okay, kalau mixed method maksudnya gabungan kedua-duanya. Jadi bagaimana nak memilih? Adakah orang kata sekarang ni soalan-soalan umum kalau buat PhD pakai mixed method senang lulus. Proposal defense lulus. Masa Viva pun bagi sedikit kelonggaran sebab dia dah banyak effort buat mixed method. Ataupun nak kata untuk mono method ni, contohlah pakai kuantitatif dia bukan level PhD. Tak jawapan paling tepat nak guna mono dengan mix adalah kesesuaian method yang digunakan atau pendekatan yang digunakan bagi menjawab research question dan penyataan masalah. Itu je. Kalau apa-apa orang tanya kenapa pilih yang tu, kenapa decide untuk guna yang ni, jawapan dia untuk menjawab research question. Jadi secara umum pakcik menggunakan ini supaya untuk refreshkan balik. Jadi penyelidikan secara tunggal ataupun monomethod adalah penyelidikan berdasarkan penyelidikan kualitatif atau kuantitatif. Kuali atau kuanti. Okey, penyelidikan keadaan gabungan ataupun kadang-kadang kita panggil campuran, mixed method, yang menggabungkan kedua penyelidikan kuantitatif dan kualitatif secara serentak. Ini nak bagi umum lah, kan kata umum je. Dia berlaku kedua-duanya. Tapi dalam penyelidikan kan kita wakilikan dengan hipotesis, research question, objektif. Jadi adakah semuanya berlaku serentak? Yang tu kita akan bincang detail nanti. Jadi definisi penyelidikan kaedah gabungan, okey. Dia bila menulis dalam tesis ni, you kena come out dengan citation. Jadi kenalah baca buku mixed method atau baca buku kualitatif. Jarang buku kuantitatif akan cerita mixed method, tapi buku kualitatif ada di hujung-hujung tu, nanti dia ada cerita juga mixed method. Okey. Jadi pakcik menggabungkan beberapa scholar untuk meluaskan pemahaman. Mungkin apa yang pakcik tulis ni, kalau pakcik tulis artikel, pakcik melibatkan beberapa banyak citation. Kemudian pakcik simpulkan. Saya silap definisi mixed method ni you all cite pakcik pula. Okey, tapi tak adalah kan. Maksudnya scholar tu dia lebih khusus, dia bagi reason dan dia dah test setiap reason mixed method atau definisi tu semua telah diterbukti melalui systematic literature review atau melalui pada pengalaman penyelidikan. Jadi mixed method tu adalah menggabungkan kedua-dua jenis penyelidikan. Kalau kuanti kita pakai soal sidik, kalau kualitatif sama ada temu bual, pemerhatian ataupun dokumen, dengan melibatkan pengutipan. Ni kalau sebutkan dua perkara ni lah, data collection, pengutipan data dan analisis data. Ini membolehkan penyelidik memperihalkan dan membuat penyiasatan yang lebih mendalam dan mendapatkan pelbagai jenis maklumat. Bila dah pakai dua kaedah ni, ialah itu dapat 50%. Guna satu kaedah lagi dapat 50%. So kita ada banyaknya sumber. Sumber kita dalam dua keadaan. Satu bersifat objektif, satu bersifat subjektif. Yang pelbagai sumber itu, jadi bila ada kedua keadaan tu dicampur, dia jadi lebih luas, lebih mendalam. Of course kita akan lebih memahami. Okay. Bila melibatkan dalam mixed method ni secara umum dia melibatkan dua data lah. Kita bincangkan juga
Sebab kadang-kadang ada setengah buku yang membincangkan istilah ini. Jadi bagus kalau pakcik kongsi. Dia panggil data primer dengan data sekunder. Data primer tu data utama, yang sekunder tu kita panggil data sokongan. Dia begini, dalam contoh lah kan, dalam mixed method ni, dia ada possibility yang mengatakan satu kaedah dia dominan dengan satu kaedah lain. Contohnya dalam satu situasi kuantitatif tu lebih nampak weightage dia, pemberat berbanding dengan kualitatif. Jadi kuantitatif tu yang menggunakan soal sidik itu kita panggil data utama, dan kualitatif gunakan temu bual dan observation tu kita panggil data sekunder, data sokongan. Kat sini kita tidak membandingkan siapa power tak power, tidak. Dia dalam apa-apa keadaan ada sesuatu permasalahan dan persoalan kajian, kadang-kadang weightage tu berat dia kepada kuantitatif. Dan kat sini nanti kita akan cover 2 hari akan datang lagi pemberat dia jenis-jenis. Kalau kebiasaannya kalau berat dekat kuantitatif kita panggil kajian tu bersifat explanatory, penjelasan. Kalau kajian tu dia berat dekat exploratory, iaitu dia berat dekat kualitatif, dia bersifat exploratory. Nanti kita akan cover lebih lanjut. Okey, seterusnya penggunaan kaedah gabungan. Okey, bagaimana yang dikatakan masa bilanya kita boleh gunakan kaedah gabungan ataupun kaedah campuran ni. Okey. Bila mengumpul dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara habis-habisan, ataupun istilah dia saturated. Bila orang kata dulu secara umum dia orang kata kualitatif akan mencapai saturated, dan tapi sebenarnya dalam satu keadaan tertentu penggunaan mixed method ini akan lagi lebih kepada saturated dengan kaedah secara mengumpul data secara habis-habisan. Maksudnya kita mengurangkan limitation. Dulu kita mungkin kata kajian ni hanya menjalankan kualitatif, okey, jadi kita tak buat kuantitatif, jadi skop kita lebih bersifat penerangan ataupun penjelasan yang lebih mendalam. Kita tak buat satu konsep generalisasi yang lebih luas, sampel yang lebih luas untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Okey, jadi kes ni bila dia bergabung, dia akan jadi much better lah dengan dapatkan kumpul data tu secara habis-habisan. Okey, bila sebut dalam peringkat mixed method ni, kalau kadang pakcik sebut mengumpul data tu kadang dia complement words lah kumpul dan analisis data. Asas penyelidikan kuantitatif adalah berpandukan teori. Sedikit kita refresh balik itu filosofi dia. Jadi kuantitatif ni tak nak mesti berpandukan teori atau asas utama untuk menjadi panduan, untuk kita menguji. Dari segi filosofi, dari segi falsafah kebiasaannya kuantitatif ni bersifat positivism, positif, dan juga dia bersifat dari segi objectively. Itu kita kuantitatif. Kalau kualitatif ni sebaliknya lah, dia contohnya filosofi dia interpretism, bersifat subjektif. Kalau kuanti dia pakai didaktif, kalau pendekatan untuk orang kualitatif adalah induktif. Apabila kita menggabungkan kedua-dua jenis kajian ni secara serentak, dia juga sebenarnya dia saling, of course dalam satu keadaan tertentu, bila kehadiran satu kaedah lagi itu dia sebenarnya menutup sedikit kekurangan yang ada dalam satu method. Jadi dia berlaku secara serentak, dia saling menutup mana-mana kelemahan, saling sokong menyokong, asimilasi, saling lengkap dan melengkapi antara data utama dan data sekunder tadi, data sokongan. Beberapa yang kita boleh kaitkan, 5 kat sini lebih kurang. Benda ni pakcik ada sebut masa slide bawah itu, cuma kat sini pakcik nyatakan je. Jadi bila kita ada gabungan kedua-duanya, jadi saling tutup kelemahan, sokong menyokong, saling lengkap menyelengkapi. Dia sebenarnya akan menjadikan data itu menjadi boleh dipercayai, lagi meningkatkan kepercayaan in term of boleh dipercayai dari segi ketepatan data, kemudian data yang banyak tadi kita boleh kata kecukupan data untuk kita buat kesimpulan. Jadi kajian tu bertambah menjadi relevance, dan kemudian data yang hari itu hanya dalam bentuk teks
kita boleh keluarkan theme, pattern, contoh dia. So sekarang ni kita boleh tambah lagi, dengan adanya kuantitatif dia boleh meningkatkan data juga bersifat dalam bentuk statistik, maksudnya analisis dengan statistik. Jadi kalau dari segi term dia yang pakcik terangkan tu adalah kesediaan, kesahihan, kecukupan, kesesuaian dan penyesuaian. Bila kita menggunakan kaedah campuran atau kaedah gabungan ni, dari segi kelebihan dia meningkatkan kesediaan, kesahihan, kecukupan, kesesuaian dan penyesuaian. Okey. Itu pakcik pun dah sentuh benda ni. Jadi nak beritahu kelebihan dalam mixed method macam ni. Nanti di hujung nanti pakcik tekankan lagi, sebab kita akan bincang kekuatan dan kelemahan mixed method. Okey, sedikit perbincangan tentang asas atau falsafah paradigma dalam kaedah gabungan ni. Okey, filosofi ni kita bincangkan juga. Cuma pakcik tak tekan sikit lah, ni umum je. Filosofi kalau kita sentuhkan sikit, nanti kita sentuh approach, iaitu pendekatan. Okey, dulu kita kata dia mesti ada dua, induktif dan deduktif. Tak salah. Kalau utilitarian thesis, you kata mixed method pertemuan ataupun gabungan antara induktif dengan deduktif juga betul. Tetapi beberapa scholar, contohnya yang baru ni Saunders, dia keluarkan satu nama, namanya abduktif. Jadi sifat abduktif tu bahasa mudah dia gabungan induktif dengan deduktif. Jadi dia absorb together, jadi dia keluarkan satu term baru namanya abduktif. Okey. Jadi paradigma dalam mixed method ni, penyelidik bukan saja bergantung dengan satu-satu kaedah penyelidikan semata-mata. Okey. Sebaliknya penyelidikan perlu untuk bertanggungjawab untuk menjawab semua persoalan kajian penyataan masalah dari perspektif yang sangat dalam. Ada term dia kita panggil sangat halus, luas dan holistik bagi memahami permasalahan kajian. Jadi okey, bermaksud kat sini kita bukan nak bincang kelebihan, bukan nak cerita bila kata ada penggabungan ni maka menjadi kuat. Tapi yang lebih penting adalah bila kita menggunakan mixed method macam pakcik sebutkan tadi, dia nak menjawab persoalan dan penyataan masalah. Okey, jadi dia harus digunakan supaya sifat data itu, sifat analisis itu lebih kepada yang pakcik sebut tadi lah, dia lebih dalam, halus dan lebih luas ataupun dipanggil holistik. Falsafah paradigma kuantitatif yang cenderung pada objektif macam kuali subjektif, okey, mengamalkan interpretatif, itulah commonly. Okey, dalam research Ainian ada lagi beberapa elemen yang kita boleh kata kategori lebih kepada kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, okey, kita ada pertemuan antara dua, di mana bila sebut kajian mixed method ni, dia bukan positivism sahaja, dia bukan interpretism sahaja. Okey, dia melibatkan gabungan. Bila menggabungkan kedua-duanya, dalam kajian saya positivism pun ada, interpretivism pun ada, kedua-dua. Maksudnya ada bersifat objektif, ada bersifat subjektif. Cuma dekat sini yang kita bincang kat awal-awal tadi, dalam research kita diwakilikan oleh persoalan kajian. Kalau kita perhalusikan satu-satu, mungkin objektif nombor satu positivism saja, objektif nombor 2 pun positivism saja. Nombor 3 tu baru interpretism. Mungkin nombor 4 tu berlaku concurrent, ada positivism dan interpretism. Tapi bila sebut dalam sebuah penyelidikan, dia panggil mixed method. Tapi kalau kita pergi perhalusi satu persatu, dia panggil sebagai, ada yang mono method, ada yang mixed method bila berlaku serentak. Ada kajian, pakcik salah seorang yang secara umumnya lebih suka menyelesaikan sebuah penyelidikan tu satu persatu. Perbincangan dia adalah melalui objektif by objektif. Sebab tu ada beberapa universiti, mostly luar negara, yang mana dia menulis tesis tu ikut chapter. Begini, satu objektif tu satu chapter. Di situlah literature review, di situlah method, di situ adalah analisis, discussion dan conclusion. Jadi maksudnya kalau dia ada 5 chapter, pakcik bagi contoh macam ni, kalau dia ada 5 chapter, dia ada 7 bab. Macam mana dia susun 7 bab tu? Chapter 1 pengenalan lah secara umum, dan chapter 7 tu adalah conclusion. Dia ada chapter introduction dengan conclusion 1 dan 7. Jadi 5 objektif atau 5 research question tu, research question nombor 1 tu chapter 2. Dalam chapter 2 tu dia akan ada literature review, dia akan cerita method, dia cerita data collection, dia cerita analysis discussion. Macam kita ada satu mini thesis untuk jawab objektif atau research question nombor 1. Jadi kita boleh kata research question nombor 1 tu adalah mono method. Bab 3 tu adalah mixed method. Lepas tu mungkin nanti multi method.
Pakcik dah halusi ni benda ni lama dah. Pakcik sebenarnya rasa kalau kat Malaysia kita absorb benda macam ni, dia bagi optional lah kan. Dia akan jadi tidak kurangkan masalah perselisihan faham, pergaduhan, bukan pergaduhan lah, perbezaan pendapat tentang ini bukan mixed method, yang ini mixed method dan sebagainya. Okey. Kemudian perspektif pragmatisme, dengan menggabungkan paradigma kuantitatif. So dia kata pragmatisme, pragmatism, okey, yang menggabungkan penggabungan antara paradigma dalam kuantitatif dan kualitatif, yang kebanyakan dia adalah merupakan satu aliran disiplin dalam bidang penyelidikan. Okey, tujuan penggunaan kaedah gabungan. Okey, reason lah, purpose. Kenapa kita memilih untuk buat kaedah campuran ni? Okey, dia bertepatan memahami dan mendalami penyataan masalah kajian. Secara umum ni, dia terpakai untuk semualah. Apa saja reason yang kita guna kaedah adalah sebenarnya untuk kita mendapatkan satu jawapan yang tadilah. Kalau kuantitatif, dia kata jawapan yang lebih accurate, jawapan yang tepat. Tapi kalau kualitatif, dia lebih pada memahami dan mendalami. Tapi kalau sebut mixed method, dia jadi dua lah. Jadi bila sebut accurate, dia bertepatan, dia memahami, dia lebih mendalami, in deep. Okey. Mengimbangkan, okey, dia mengimbangi kelemahan daripada satu-satu kaedah dan saling sokong menyokong dalam menjawab persoalan kajian. Okey. Data menjadi lebih kukuh dan mantap kerana adanya pelbagai sokongan dari berbagai sumber yang pakcik jelaskan tadi. Data dan analisis dalam kuantitatif berbeza dengan kualitatif. Pengumpulan data lebih tepat. Tepat tu merujukkan, bila sebut lebih tepat tu bersifat kuantitatif lah kan. Jelas dan secara habis-habisan tu adalah kualitatif. Kalau gabung kedua tu yang jadi tepat dan secara habis-habisan. Jadi lagi kuat, lagi mantap. Okey. Bagi mengukuhkan kesahan, okey, melebak. Bila sebenarnya salah satu komponen bila kesahan ni, bila sebut validity ni, bila menggunakan lebih daripada satu kaedah, dia sebenarnya satu nilai yang dalam kesahan. Contohnya triangulasi. Triangulasi itu memang meningkatkan dari segi kesahan kajian. Memperolehi dapatan daripada kaedah pengumpulan data yang berbeza. Dia sebenarnya mengurangkan bias. Apabila kita terlalu bergantung dengan satu kaedah, contohlah dengan menggunakan soal sidik, data kita sebenarnya terikat dengan dapatan yang hanya diperolehi daripada soal sidik tersebut. Jadi dia jawapan kita meyakinkan orang bahawa dengan survey itu sebenarnya inilah kejadian dia. Tapi benda tu dia sebenarnya dia tak cukup tak cukup mantap tadi tu. Justru itu bila dengan gunakan mixed method, dia bukan hanya bergantung kepada satu method, tetapi dia melibatkan beberapa lagi teknik analisis, contohnya dengan ada temu bual, dokumen dan pemerhatian. Jadi yang tu dia katakan dia semakin sah dan dia lagi mengukuhkan. Okey, memperolehi dapatan dari kaedah pengumpulan data berbeza, saling menguatkan hujah antara kedua-duanya dan laporan kajian menjadi lebih terperinci. Yalah, kalau siapa tulis tesis bahagian ni dia jelas. Okay, bila buat kuantitatif kan dia ada masalah dekat bahagian perbincangan. Sebab apa? Tadi dah bahagian analisis, dia dah keluarkan dapatan. Dalam bahagian dapatan, dia dah cerita dapatan, dia dah buat interpretasi. Kemudian dia nak buat perbincangan. Dia macam, takkan aku nak cerita balik apa yang aku tulis dalam dapatan. Sebab dia bila nak buat perbincangan, dia kena highlight balik dapatan tu. Jadi bila saya tengok tesis, banyak bahagian ni namanya redundant lah. Dalam dapatan dah cerita dah result tu, kemudian dah interpretasi, dah interpret apa dapatan dia dapat, tapi bahagian perbincangan dia cerita almost yang lebih kurang benda yang sama. Okey, tapi sebenarnya dia benda yang berbeza. Bila sebut perbincangan tu, perbincangan bagi menjawab setiap persoalan kajian. So kena reflect, betul-betul reflect dekat literature review secara jelas. Bukan literature review dia dekat intro, literature review bab 2 dengan bab 3 metodologi. So kita kena bincang. Bincang tu bukan bincang dapatan, bincang kajian dan dapatan. Bila sebut bincang kajian, keseluruhan bab. Bila bincang dapatan kajian. Jadi perbincangan tu adalah perbincangan penyelidikan. Bincang baliklah dapatan yang relate dengan teori. Perbincangan dapatan kita sebenarnya match dengan kita punya research background, dengan menjawab kita punya penyataan masalah. Ternyata dapatan ataupun kajian ini dengan menggunakan metod itu betul-betul boleh dapat dapatan macam ni. Jadi kena ceritalah semua. Okey. Kemudian triangulasi. Saya pakcik sentuh sikit pasal triangulasi supaya next 2 hari lagi kita boleh kurangkan sikit penjelasan triangulasi. Kita boleh bincang
jenis-jenis embedded, sequential, parallel, apa lagi transformatif, concurrent. Itu kita lebih membincangkan dalam jenis-jenis itu. Cuba hari ini kita secara umumnya memang dari segi asas memang mostly scholar mengatakan triangulasi itu penting dalam kaedah gabungan. Jadi pendidikan kaedah gabungan ni adalah bertepatan sinonim dengan penggunaan konsep triangulasi, pengumpulan data bersifat pelbagai ini atau satu teknik pengungutan data yang bertentangan. Bertentangan itu maksudnya perbezaan lah. Ialah kuali dengan cara macam ni, kuanti dengan cara ini untuk melihatkan data dengan sumber-sumber yang lain. Itu kelebihan. Dengan sumber data yang banyak secara habis-habisan dan lengkap adalah lebih baik dalam fenomena yang anda kaji. Okey, kita boleh kata sebenarnya kalau sebut triangulasi ni dia berat dia memanglah kita nampak dekat teknik dalam kualitatif. Sebab tu dia kata macam kalau kualitatif dia kata mendalami, so bila kita sebut mixed method dia lebih mendalami. Jadi macam ada extra lebih tu. Okey, data yang sepadu menyokong menjadi lebih kukuh mantap kerana adanya pelbagai sokongan dan pelbagai sumber-sumber subjek. Okey, itu triangulasi. So kalau kata you nak dapat lebih lagi, nak lebih lagi, okey dah kualitatif, tapi kalau you nak lebih memahami lagi, kalau you nak lebih mantap lagi, nak lebih kukuh lagi, why not you add elemen kuantitatif juga dalam kajian ni. Itu yang jadi sebagai mixed method. Dia sebenarnya izinkan saya mencelah lah sebab tak banyak buku yang explain benda ni, tapi bagi pakcik penting. Jadi pakcik sangat penting. Sebelum saya pakcik nak menyampaikan benda ni, pakcik kena faham dulu apa dia sebagai mixed method. Jadi kita tengok pertembungan. Kalau kita menyiasat dalam dua keadaan, kita ada A ada B, kita nak tengok konten dia apa yang berbeza. Okey, bila kita katakan research, dia katakan filosofi, bila dia ada buat mixed method, dia mesti adalah gabungan filosofi. Okey, nombor satu, dia mesti adalah gabungan filosofi. Kalau dia kata dia kaedah gabungan, dia mestilah mixed approach. Dia ada induktif, dia ada diduktif. Kalau dia betul-betul dia mixed method, dia mestilah menggunakan kaedah penyelidikan yang ada gabungan kuanti dan kuali. Kalau dia betul ni mixed method, dia menggunakan dua strategi. Satu strategi untuk kuanti, satu strategi untuk kuali. Apa maksudnya? Saya menggunakan case study. Jadi case study itu adalah kualitatif. Saya menggunakan survey, iaitu survey itu kuantitatif. Bila ada dalam satu kajian, bila ada survey, bila ada case study, barulah saya panggil dia adalah mixed method. Dalam kajian tu kita ada teknik analisis, teknik pengumpulan data. Jadi untuk kuantitatif saya ada soalan sidik. Tapi untuk kualitatif saya ada temu bual, dokumen dan pemerhatian. Bila dalam satu kajian itu ada soal sidik, bila ada soal kajian tu ada temu bual, saya boleh katakan dia adalah mixed method. Tapi kat sini dia tuntut triangulation. Jadi dia mesti ada temu bual dan observation. Persoalan dia sekarang, adakah dengan hanya ada soal sidik, dengan adanya temu bual dan pemerhatian, terus kita kata dia mixed method? Yang bahasa detail dia sekarang ni mixed teknik. Mixed teknik. Sebab dia pakai sekarang soal sidik, dia pakai temu bual, dia pakai observation, dia mixed teknik. Kalau benda lain, mungkin kajian dia bukan mixed filosofi, bukan mixed approach, bukan mixed strategi penyelidikan. Dia cuma mixed teknik. Kat sini you kena perhalusi, kita dah belajar dua-dua. Okey, kalau kuantitatif tu sangat deras, kita bila nak gunakan kuantitatif tu, sebaik-baiknya didasarkan oleh teori asas dia. Dan teori itu perlu diuji. Okey, dan dia bersifat diduktif. Apa maksud diduktif? So kita kena simplify. Ada satu benda data yang error, kita reject, kita buang, kita delete. Kita make sure kan data tu betul-betul accurate, dan jawapan akhir tu sangat penting, outcome, iaitu menunjukkan data tu bersifat signifikan contoh dia. Tapi berbeza dengan sifat dalam kualitatif. Kita tidak mementingkan outcome yang terakhir. Betul dalam research perlu outcome, tapi kita tak menekankan outcome terakhir. Proses itu yang sangat penting. Sebab tu banyak scholar kata kualitatif ini adalah satu proses penyelidikan, satu journey, yang mana yang kadang-kadang kita nak dapatkan maklumat tu kita ada banyak menempuh dengan etikanya, dengan kerjasamanya, dengan perubahannya. Jadi benda tu dia adalah satu proses dalam penyelidikan. Jadi dia berbeza. Jadi justru itu kadang-kadang kalau kata student saya, kalau kata dia nak pakai mixed method, saya tanya mixed method sebab apa?
Daripada 10 orang ni ambil baru nak start belajar lah kan. Daripada 10 orang, 9 orang akan cakap sebab saya pakai suara sidik dengan temu bual. Oh, itu cuma teknik penyelidikan. Saya boleh kata saya boleh buat kuantitatif dengan masuk interview. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita dah belajar interview ada 3 jenis, structured, semi structured, unstructured. Pakcik gunakan interview, structured interview, dan gunakan soal sidik. Masih lagi di kuantitatif sebab pakcik tidak menanyakan soalan itu untuk tanya dapat lebih mendalam. Dan soalan interview pakcik dalam bentuk deskriptif. Okey, jadi kuantitatif memang ada deskriptif, tak ada masalah. Jadi kajian pakcik bukan mixed method. Begitu juga dalam kes ni yang mana pakcik buat kualitatif. Okey, dan kualitatif tu memang ada objektif dia. Persoalan kajian memang ada benda yang explore, ada yang menghuraikan, ada yang menjelaskan dan sebagainya. Cuma pakcik tambah satu, mungkin objektif terakhir, pakcik buat survey. Okey, tapi survey tu asas dia apa? Ni nak beritahu survey ni lah kan. Kalau kuantitatif, apa saja kita buat survey tu ada asas teori tu. Memang kita kena ikut, memang kita kena testing dia. Mesti ada hipotesis. Oh tak, saya punya ni tidak ada hipotesis. Kalau macam tu, you bersifat deskriptif. Deskriptif tu kualitatif pun boleh. Ingat, deskriptif dia boleh dua-dua. Dia boleh kuantitatif, dia boleh kualitatif. Bagi seseorang yang buat deskriptif, dia tak sampai mix. Oh, saya cuma buat soal sidik. Okey, soal sidik tak ada masalah, buat tak ada masalah. Ada asas teori tak lah. Ambil kesinambungan daripada kualitatif tu. So ada hipotesis? Tak ada hipotesis. So tak berlaku mixed method. Ini pandangan pakcik, cara pakcik menerang. Cuba nak nampakkan ialah kematangan. Bila orang tanya, kita ada justifikasi, kita beritahu, okey, boleh jelaskan tak ni mix ni ada mix approach dia tak, ada mix filosofi dia tak, ada mix strategi dia tak, ataupun kajian ni cuma melibatkan mix teknik. Dekat situlah kita dibahaskan. Pakcik kena terangkan benda ni sebab the way pakcik baca dekat buku, tak mostly buku tak menjelaskan benda ni. Buku lebih menjelaskan satu persatu. Okey. Kemudian kita masih lagi kat triangulasi. Jadi bila jelaskan tu agak mudah kita nak faham triangulasi. Bila bincang triangulasi tu, dia melibatkan semua layer tu lah. Ada 6 layer tu, okey. Satu teknik penyelidikan yang memadukan perbezaan, diperkukuhkan dengan pelbagai kaedah seperti temu bual, pemerhatian, soal sidik dalam kajian yang sama unit. Yalah, kadang-kadang saya cakap kita buat research sebenarnya, saya adalah sampel. Saya lah yang you bagi saya soal sidik. Okey, kan ada masa yang sama saya juga dapat soalan interview tu. Di dalam kes ni ada dua keadaan. Boleh saya kedua-duanya, ataupun saya terlibat dalam soal sidik tapi saya tak terlibat dalam interview. Tapi orang yang interview dengan saya, kita dalam satu same sample units. Maksudnya orang yang sama. Saya seorang guru, saya ada pengalaman 5 tahun, saya jawab interview, dan orang di sana pun adalah pengalaman 5 tahun tapi dia gunakan kaedah interview. Okey. Maksudnya lebih kurang macam tu lah. Dia tak boleh lah interview dua benda yang berbeza. Kadang-kadang bukan apa, bila memanglah kita nak dapatkan pencambahan data tapi fokus kita tak tepat. Bagaimana kita interview dengan soal sidik tu sampel yang berlainan. Of course bila automatically bila sampel yang berlainan, dia akan dapat jawapan yang berbeza. Melainkanlah you punya objektif memang nak buat perbandingan, itu tak apa. Okey. Teknik melibatkan penggunaan 3 jenis instrumen yang berbeza tetapi mempunyai kandungan item pemoleh ubah yang sama. Ialah kita buat soal sidik melibatkan beberapa pemoleh ubah. Okey, utama. Okey. Tapi dalam kualitatif, bila kita nak saling lengkap melengkapi itu, kita nak dapatkan jawab penerangan yang mendalam, kita masih lagi menggunakan pemoleh ubah tim yang sama. Okey, nanti kalau tidak, nanti bila kita nak buat interpretasi, nak daripada transcribe tu, nanti kita nak buat penjelasan, kat situ kita nampak macam bercanggah pula. Padahal kita nak saling lengkap dan melengkapi, bukan nak pergi yang seorang ni sibuk pandang ke kiri, seorang ni sibuk pandang ke kanan. Tak, dia sebenarnya walaupun sumber tu berbeza, dia akan bertempung nanti dekat satu border tu untuk menjadikan lebih ni. Jadi dia macam ni, dia melengkapi dia kena macam ni. Kalau nak melengkapi dia macam ni, you try melengkapi, tak boleh, you tak dapat mana hujung, tak tahu mana satu infinity dia. Lepas tu kalau sebut saling melengkapi pun sana jauh tadi satu, tapi kita boleh kumpulkan, kita boleh tolak dia masuk. Dia bukan tolak keluar. Tolak keluar tu bukan konsep dalam mixed method. Okey?
Strategi pengumpulan data dalam kaedah gabungan adalah, okey, yang ini kita akan bincang, ada melibatkan beberapa. Yang pertama adalah secara berurutan masa, yang kedua adalah secara serentak kerana dipanggil concurrent, dan rasanya ikut keutamaan, ikut weightage tadi, berat kat kuali atau kuanti. Okey, cerita satu-satu lah. Kalau secara berurutan masa, penyelidik mengumpul data, okey, dan menggunakan strategi yang berurutan. Contoh dekat sini, mengumpulkan data-data kajian kuantitatif dahulu. Okey, dan selang tu beberapa masa diikuti kemudian dengan kajian kualitatif. Okey, hal ini membuatkan sama ada data-data kuantitatif dan kualitatif diperolehi dahulu dan data kualiti atau kuantitatif salah satu tu dikumpul kemudian. Maksudnya data tu secara berurutan masa dia boleh kuanti, kuanti. Okey. Dia ada banyak reason kadang-kadang bila dalam research ni kadang-kadang dia ada proses. Research design dia ada proses. Contoh pakcik ambil contoh lah, dia pakai, katalah dia punya research design dia gunakan ADI model. Dia ada analysis, design, development, implementation, evaluation. Kadang-kadang kaedah tu kadang dia bukan semua kuali je, kadang dia gunakan, dia sebenarnya approach dia, teknik dia adalah mixed method. Jadi dalam case ni kadang-kadang dia mulakan dulu dengan kuali, kemudian kuanti, lepas tu kan kuali balik, lepas tu dia kuanti balik. Itu maksudnya urutan masa. Okey, secara serentak penyelidik, bila sebut serentak ni kita boleh kata okey, dalam satu research objektif atau research question tu berlaku kedua-duanya. Okey, yang mana memungut data-data kajian secara serentak. Ketika data kajian kuantitatif sedang dikumpulkan, pada masa yang sama data-data kualiti juga dikutip atau sebaliknya. Okey, ini bahasa yang biasa dalam buku disebutnya kita collect data berlaku serentak. Okey, memang betul, dalam masa yang sama kita buat bagi survey, masa yang sama kita interview. Ini mungkin time limitation. Tapi pada masa yang sama, kalau nak faham juga sebenarnya, pakcik lebih suka untuk berjelaskan bahawa bila kata sebut serentak ni, dia dalam nak jawab satu research question tu, dia perlu ada interview dan dia perlu ada soal sidik. Contoh dia. Jadi itu yang dipanggilkan sebagai concurrent. Jadi kita boleh faham dua keadaan. Bila sebut serentak, bila kajian itu kita pergi field work, yang mana interview dan soal sidik itu boleh berlaku secara serentak, ataupun merujuk pada satu research question. Adakah satu research question itu ada pertemuan gabungan, ada kuantitatif dengan soal sidik, adanya kualitatif dengan temu bual dengan observation. Okey. Kemudian keutamaan data. Okey, penyelidik juga mengumpulkan data mengikut keutamaan. Jika dalam kajian tersebut dirasakan data kuantitatif yang dominan, okey, sebagai pemberat utama, maka kuantitatif perlu dikumpulkan terlebih dahulu. Begitu jugalah kalau kualitatif pemberat dia dominan, kita boleh mulakan dengan kualitatif. Keutamaan data antara kuantitatif dan kualitatif mungkin seimbang. Okey, dia mungkin jadi 50-50 dan mungkin sebaliknya, lebih condong keutamaan sama ada dekat kuali atau kuanti. Okey, keutamaan memilih antara data kuanti atau kuali terletak pada kepentingan kajian. Yang paling tepat menjawab persoalan kajian dan penyataan masalah. Okey, berdasarkan konteks penyelidikan itu sendirilah. Berdasarkan kita lah instrumen. Okey. Okey, kalau kata macam ini juga menarik. Kalau sebut instrumen, bila mixed method melibatkan dua instrumen. Satu kita researcher instrumen, satu lagi instrumen dia mungkin dipanggil sebagai soal sidik itu. Kemudian kita akan bincangkan kekuatan dan sedikit kelemahan yang dalam kaedah gabungan ni. Okey, yang pertama adalah dari segi kelebihan. Pakcik suka cerita positif sebenarnya. Kurang minat nak cerita pasal benda-benda yang kelemahan, tapi penting untuk kita tahu kelemahan supaya kita tahu hebat macam mana pun mixed method pun ada beberapa kekangan dia. Okey, statistik yang digunakan boleh untuk menambah ketepatan pada perkataan, gambar dan naratif. Yalah, bila kita buat interview, kita dapatkan teks, wordings, so ada konteks gambar, ada penceritaan. Okey, benda tu jadi lebih lengkap dengan adanya kehadiran statistik. Yang katakan saling lengkap dan melengkapi tadi. Sebaliknya, gabungan antara perkataan, gambar, naratif boleh memberi maksud dan konteks kepada nombor ataupun statistik. Begitu juga sebaliknya lah. Okey, dengan kehadiran itu juga saling melengkapi lah. Okey, kalau kita tengok tu je lah, kita pun sebagai kehidupan, kalau kita melihat orang yang kaya, ada rumah, ada kereta dan sebagainya, kita simbolikkan dalam statistik orang yang sangat kaya. Tapi kalau kita menyentuh kalau dalam hidup dalam konteks yang bahagia, belum tentu orang kaya itu bahagia. Ini contoh je lah situasi dia kan.
Okey, kalau kita ambil contoh orang yang susah, kan, anak dia ramai tapi susah, makan tak cukup, kereta tak ada, rumah pun berlubang sana sini. Tapi kita tidak boleh kata yang dia tidak bahagia. Dekat situ. Tapi kalau dia bahagia dan dia ada juga dengan sedikit harta, dia akan jadi lebih bahagia. Harta ni subjektif lah kan. Bukanlah kata harta dia kena ada kereta kan. Sebelum ni tak ada, sekarang ada kereta sorong. Itu pun bahagia, itu pun saling melengkapi. Okey. Dalam konteks kat sini nak tunjukkan bahawa perlunya dalam keadaan yang mix. Yang lelaki perlunya ada perempuan. Okey, seorang pelajar perlu ada gurunya. Bila ada pokok, dia mesti ada berapa komponen. Dia mesti ada dahan, dia mesti ada daun dia. Jadi masa tu masuk dia mix method. Kita kena faham, kadang-kadang kita belajar research ni kena ringan sikit. Jangan stres sebab bila masuk susah, mix method susah lah, bila PhD aku nak habis. Aku dah stres dah, jual tanah, jual lembu, jual emas. Pening aku buat PhD ni. Kalau tanya saya dari awal lagi, pening itu ada ubat dia. Kenapa orang nak buat PhD? Kalau tanya saya, semua rakyat Malaysia nak buat PhD. Yang pertamanya tak boleh sebab syarat tak lengkap. Ialah dia pendidikan dia tak sampai, dia tak ada degree, dia tak ada master. Ada orang yang ada keinginan yang tinggi untuk buat PhD tapi tanpa ada persediaan yang baik. Bila sebut persediaan ni susah sikit. Kawan kata macam sensitif pula. Tapi memang betul. Saya suka bila saya buat kelas mengaji ni, saya dapat jumpa banyak orang yang melakukan persediaan. Saya sangat suka. Saya macam seronok je lah kan. Macam bila kita seronok, kita pun berdoakan dia. Kadang kita pun fikir anak-anak aku nanti jadi macam ni lah juga. Bila dia nak belajar nanti, kalau dia nak buat PhD tahun 2025, sekarang lagi dia dah belajar dah. Dia pelan-pelan, dia kata buat masa sekarang ni saya tengah kumpul duit. Saya ni tak suka berhutang. Kumpullah duit sikit-sikit. Macam mana kumpul duit? Saya dah berhenti merokok dah. Dulu satu kotak RM20. Jadi saya simpan lah RM20 tu. Kemudian kita bincang lah. Adalah perkara kata okey bagus juga you belajar. Katalah student tu dia nak belajar dekat UPSI sebab dia alumni UPSI, dapat diskaun 15%. Lepas tu saya kata dengan dia, okey belajar ni kadang ikut per semester. Okey, macam mana pun paling cepat you boleh habis adalah 2 tahun, iaitu at least kena 4 semester. Boleh habis 4 semester tu, itu kiraan dalam semester. You boleh mulakan sebelum tu lagi. Maksudnya sebelum register you dah boleh. Maksudnya ada komunikasi dengan potential supervisor. Okay, jadi kita communicate. Dia kata macam tu yang saya tengah fikir. Sebenarnya saya plan nak buat PhD tahun 2025. Kiraan saya cukup masih 2025. Jadi duit saya cukup pada tahun 2025. Masa yang sama saya pergilah kelas, join kelas pakcik ni. Jadi saya belajar, saya baca buku, dapatkan positif. Kan andai kata tahun 2025 tu saya rasa saya bukan jiwa saya nak jadi penyelidik, tak apalah, dengan duit saya yang ada duit tu mungkin saya boleh buat perniagaan. Saya suka macam tu. Jadi walaupun dia bahaya juga orang macam ni, tapi yang positif dia dia pelan-pelan, dia tahu ilmu ni dia tak boleh mengejut, dia kena satu persatu. Jadi dia himpun duit, dia pentingkan kesihatan dia, sebab dia pun dah berumur. Tapi nampak suka. Saya suka keadaan macam tu lah. Ni kalau kata jumpa, jom aku semangat lah nak buat PhD ni, aku dah tak larat dah kerja kat industri ni, aku nak jadi lecturer. Yalah, kita tak suka potong ayat orang, tapi macam tu je. Tak suka kerja industri, buat PhD tempat nak jadi lecturer. Tapi kalau tanya saya sekarang, kadang bila dah jadi lecturer nak patah balik kerja industri pula, sebab dia tak kena. Sebab jadi academician ni bukanlah semudah sebagai industri, dan orang akademik pun kena setuju yang bahawa kerja kat industri tak mudah. Tapi untuk kita memahami orang yang buat PhD ni, dia kena memahami bahawa dia berlaku mix pertembungan antara industrial dengan akademik. Kita kat industri memang pegang high post, tapi bila you buat PhD, you masuk dalam dunia akademik. Nak tak nak you kena belajar dekat akademik. Daripada zaman belajar dapat nombor 1, dapat dekan. PhD muda, 24 tahun dapat PhD. Bila masuk industri, kau datang umur orang, kita tak boleh bawa kepandaian full flat kita dalam industri. So kita kena blend. Bila kita blend, baru nampak cantik, pun nampak manis dia. Okay, dari keseluruhan, inilah kelebihan dia. Pakcik ulang balik sebab kita dah cover tadi. Sebenarnya dah selitkan sikit-sikit kekuatan. Dapat menjawab persoalan kajian dan penyataan masalah yang lebih luas dan kompleks. Ialah bila gunakan mix, lebih luas dan lebih kompleks.
Okey, saling mengimbangi, mengatasi kelemahan, saling lengkap dan melengkapi, mengumpulkan data secara habis-habisan, pembuktian dan kesahan yang lebih kukuh, lebih tinggi dengan membuat kesimpulan berdasarkan beberapa data yang kita kumpul. Dapatan menambahkan lagi pengetahuan yang lengkap, pandangan dan makna yang mungkin sebaliknya tidak dapat dijawab pendekatan atau pendekatan penyelidikan saja. Semua je contoh dia lah. Semua banyak dalam kehidupan, contohnya dalam konsep perkahwinan. Contohlah saya main tengok kat TV je lah. Orang kata kalau ada anak perempuan dah besar, kata nanti kalau Kak Long nak kahwin, nanti suami tu perlulah ada kejaya. Kena lah yang beriman. Jadi benda semua tu. Jadi ikut anak dia pun salin checklist. Ayah ni nak ni, ayah ni nak ni, ayah ni nak ni. Dah cukup, dah jumpa dah orang macam tu. Kemudian dia kata, bawa balik kat rumah. Abang nak temu bual sikit, nak sembang-sembang dengan dia. Itu dah guna checklist. Ni guna temu bual. Maksudnya tak boleh. Dia tak boleh bergantung pada checklist je. Dia kena ada juga proses interview. Apa lagi dalam kehidupan dia? Contoh kenaikan pangkat. Walaupun dalam kriteria documentation dia, checklist, dia dah cukup dan lebih. Dia sebenarnya sini macam ni tak masuk dia. Dalam kuantitatif itu sendiri, dia boleh macam-macam. Dia dah lebih, dia dah buat tu. Tapi semua kuantitatif dia buat sana dah lebih pada markah. Tapi kaedah tu tak jadi mix, dia jadi multi method. Dia namanya multi method kuantitatif. Dalam kes ni, cerita multi method nantilah. Ni cerita dia mix method, pertemuan dua kaedah. Jadi benda-benda tu nampak dia. Sebab dalam kehidupan kadang-kadang majikan ni ada cita rasa dia sendiri. Kadang-kadang kalau seseorang tu dia perform, semua benda dia dah buat lengkap. Semua dah lebih kota dah. Tetapi bersifat subjektif tu tak ada. Pakai baju tak kemas, rambut panjang, cengeng, muka asyik masam aja, asyik cakap menengking, marah-marah, susah nak ada kerjasama, teamwork. Jadi susah juga majikan untuk dia bagi kenaikan pangkat. Sebab tu kata tak apalah sekarang ni nak cakap sensitif. Sebab tu sekarang ni banyak yang khusus-khusus dalam kerajaan ataupun swasta yang buat khusus pasal soft skill. Sebab ni dekat dunia, dekat Malaysia ni, kita banyak talent yang bagus dengan kuantitatif dia, numerical atau statistik dia bagus. Ramai orang yang bagus. Sebab kita dah boleh absorb kerja ikut KPI. Tapi dari segi soft skill masih lagi lemah. Cakap macam itulah, lemah supaya kita bersemangat untuk meningkatkan soft skill. Begitu juga dekat industri. Tanyalah kawan-kawan dekat industri, apa pekerjaan yang nak? Nombor satu, attitude. Jadi kita ni dekat Malaysia, kita mungkin bagus dekat satu bahagian, kita mungkin lemah ni. Macam pakcik, saya mengaku pakcik pun lemah dekat bahagian soft skill. Jadi pakcik kena terapkanlah soft skill, menjadi lebih humble, lebih tahu nak berinteraksi, nak kerja, nak saling support, nak bekerja bersama. Rasa benda-benda tu elemen yang sangat penting lah. Selain daripada benda-benda lain, you boleh buat benda ni, you ada banyak benda tu. Kadang-kadang kuantiti tidak boleh melengkapikan dalam satu keadaan. Jadi kita kena enter dalam satu situasi. Ini dunia kerjaya. Dunia kerjaya tu bukan bersifat objektif je. Memang ada, tak kisahlah you kerja duduk kat mana pun tak kisah. Paling penting you bawa balik untung bulan ni 1 juta. Ada pekerjaan yang macam tu. Tapi adakah orang yang bekerja bawa untung 1 juta tu dia enjoy dengan kehidupan kerjaya dia? Memang bawa. Adakah majikan tu tak? Aku ni kata je ramai bekerja, duit banyak, tapi aku tak ada rasa sosial, keharmonian dalam bekerja tu. Staf aku buat apa pun tak keluar. Dulu staf aku jadi kawan, kita boleh menyembang, saling sepakat, saling berkongsi idea. Sekarang ni saya mementingkan ringgit saja. Dia datang bagi duit. Duit bagi tinggi, sale makin tinggi, saya bagi commission lebih. Jadi itu maksud dia. Jadi kelemahan-kelemahan kat sini adalah memerlukan data yang lebih kompleks. Yalah, kalau tak kompleks, simple, ini bersifat mono, kuanti, pakai kuanti je lah. Jadi itu maksudnya kompleks, yang ada perbezaan dari segi sifat dia. Penggunaan reka bentuk yang serentak memerlukan banyak. Bila kata dia lah, bila pergi kajian lapangan, field work, semua nak buat serentak, interviewnya dengan suasidik. Kadang-kadang kita sebagai researcher seorang tak dan. Jadi kita kadang-kadang kena melibatkan beberapa member ataupun assistants. Sebab tu dia kata perlukan ramai ahli. Kemahiran yang berlainan, of course selama ni kita gunakan interview. Sekarang nak gunakan suasidik, nak membangunkan suasidik tu pun perlu ada kemahiran. Begitu juga selama ni buat kuanti, nak pergi interview, so kena ada kemahiran. Observation,
pun tak perlu adakan teknik. Kemudian interview, lagi-lagi unstructured observation dengan unstructured interview ni perlukan sangat-sangat kemahiran tinggi dalam untuk dapatkan data. Memerlukan kos pembelajaran yang tinggi. Jelas selama ni kos untuk interview je, sekarang ada dua. Soal sidik pun melibatkan kos juga, melibatkan kalau kata nak post, melibatkan stamp, kos dan sebagainya. Kalau nak pergi one by one, banyak company. Sebab kita tahu kan, kuantitatif sampel besar, kualitatif sampel kecil, kan. Dia still akan meningkatkan kos. Sebelum ni satu ada dua, jadi macam tu lah. Selama ni pakai kereta sebuah je. Okay, saya tengok Kelang Kelibut berkongsi kereta dengan isteri, beli kereta satu lagi. Jadi bila beli kereta satu lagi, kita punya komitmen bulan tu kena bayar 2 kereta. Tu maksud dia, kos dah meningkat. Okay, jadi melibatkan masa yang lama lah. Betul lah. Kalau pakai satu cepat dan dia kena pertimbangkan lah kelemahan. Tak adalah kelemahan ni macam nak membunuh kita supaya tak buat miss method, tapi kita kena sedar, kita kena tahu effort dia, kita kena tahu aku susah sikit melibatkan masa dan kos, tapi dia punya outcome, dia punya impact dia sangat baik, sangat mengukuhkan dan mantap. Kita pun tak apa, saya pun nak belajar kos sikit-sikit tu faham dalam research. Okay, macam tu juga saya ni jadi panel. Kalau orang nak minta grant banyak, nak mendapatkan grant yang tinggi, kadang saya tengok, okay betul lah dia pakai mixed method. Mixed method konsep dia sesuai lah, dia buat 3 tahun, bajet dia minta besar sikit pun logik. Jadi yang antara pun kita sebagai panel pun kita bagi kelebihan sedikit yang orang buat mixed method ni, bila dia lebih sikit bajet dan memerlukan masa yang sedikit lama. Jadi sesuai, sebab kita tahu itu nature dalam mixed method bila ada pertemuan antara dua kaedah tu. Okey, itu saja perkongsian Pakcik pasal mixed method. Harap-harap untuk 2 hari lagi kita akan dapat cover at least 7 jenis. Pakcik cuba nak kaitkan juga bila kata dalam research ni, elemen-elemen yang Pakcik tak sentuh sikit adalah macam persampelan dalam mixed method. Macam mana nanti Pakcik sekali jalan cerita 7 tu Pakcik sekali jalan. Okey, jadi 7 jenis dalam Creswell tu, itu Pakcik pegang dululah. Nanti kita bincang dalam video Pakcik ni, Pakcik beritahu lah. Namun Creswell ni tak cakap benda ni, macam itulah Pakcik akan beritahu macam tu. Okey, Creswell bagus, tapi Creswell ni macam orang baru nak belajar kuantitatif ataupun spesifik kualitatif atau mixed method, ambil buku Creswell dulu, baca. Okey, kemudian setiap research ada kompleks dia sendiri, baru kena beli buku yang spesifik. Creswell ni umum tapi bagus lah untuk good knowledge, tapi aku punya lebih berat pada case study punya pattern. So kita kena pergi case study. Case study tu nak pergi pada mix susah sedikit, sebab case study tu sendiri dah ada elemen kuantitatif. Dia boleh testing teori. Tu bezanya case study. Sama dengan action research. Sebab tu kalau tanya, kalau kau pakai case study dengan action research, saya betul particular sikit. Dia kata okay, you tak pakai mixed method pun, case study membenarkan. So you pakai refer ni, tengok Robert Yin membenarkan. You baca muka surat 44 ni, perenggan nombor 2, apa dia tulis. Dia memang benda tu ada. Jadi kat situ jangan kita ambil yang umum je. Lepas ni bila macam refer slide ni kan, bila dah faham apa tu mixed method, kita pun positif nak buat mixed method. Okay, kita tarik satu buku mixed method dan baca. Okay, memang buku ni sesuai juga, tapi dia bersifat umum. Kena cari buku ni. Aku sesuai lah baca buku ni. Buku ni memang betul-betul khusus untuk mixed method dalam bidang aku, dalam bidang pendidikan. Jadi kita refer buku tu sebab dia punya flow, acuan dia lebih kurang sama. Pakcik tak boleh, sebab di depan Pakcik you all ni semua berbagai bidang. Ada bidang language, ada bidang sains, ada bidang engineering, ada bidang bidang social, geografi, sejarah, management, mathematics. So Pakcik lebih pada absorb. Okey, kita boleh buat mixed method tapi dengan syarat ini dia punya ciri dia, attribute dia, karakteristik dia. So yang ni you kena tahu, ini research memang ada benda, ada filosofi, ada approach dia, ada strategi dia, ada teknik dia, dan kemudian bila nak bergabung, nak integrate, ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh, dan namun dia ada sikit kekangan, limitation dia, apa dia. Okey? Jadi mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan ilmu mixed method ni. Semoga ilmu kita semakin bertambah. Jangan risau, mixed method juga adalah satu kaedah penyelidikan yang selain pada mono method, kita ada juga mixed method. Okey, Pakcik jelaskan secara umum dan juga sedikit penerangan tadi. Okey, tapi kalau lepas 2 hari lagi kita akan cover jenis.
Lepas tu mungkin lebih baik penerangan kita sebab kita dapat tahu aku jenis mixed method ni. Apabila sebut mixed method je soalan kat Viva orang tanya, okay, you pakai mixed method yang mana? Kita pun alamak mixed method yang mana? Okay. Dia jenis tadi lah. Kat sini baca sebut 3 tadi secara umum. Secara berurutan masa, secara serentak ataupun berdasarkan keutamaan. Secara general ni 3, tapi kita baca nak sentuhkan lebih detail yang sebutkan sequential, embedded, transformative, concurrent. Yang tu ada jenis-jenis dia. Kadang-kadang dia integrasi kan. Jadi kat situ kita dia ada sequential concurrent, parallel concurrent. Yang tu kita akan bincang nanti dekat 2 hari lagi. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf atas kekurangan menyampaikan ilmu mixed methodnya. Semoga ilmu kita makin bertambah baik dan bertambah-tambah. Semoga semuanya dalam keadaan sihat, dalam keadaan semoga dipermudahkan dalam apa-apa urusan, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi untuk session akan datang. Assalamualaikum.